Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang berada di Masjid Sayyidah Aisyah ataupun digelar sebagai Aisyah An-Nabawiyah binti Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani dalam kitabnya At-Tabaqul Kubra menyebutkan bahawa seorang sufi perempuan bernama Sayyidah Aisyah binti Ja'far As-Sadiq. Asy-Sya'rani tidak mencatat tahun lahirnya. Ia hanya mencatat tahun wafat Sayyidah Aisyah, iaitu pada tahun 145 Masihi. Sayyidah Aisyah adalah puteri seorang ulama besar yang menguasai ilmu agama dan pengasas mazhab Ja'fari, iaitu Sayyid Ja'far As-Sadiq bin Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali Zainal Abidin bin Ali bin Ali bin Abu Talib. Sayyidah Aisyah membesar dalam didikan beragama yang kuat. Dari ayahnya, ia menjadi perempuan yang solehah. Akhlaknya yang mulia disaksikan banyak orang. Ia dikenal sebagai perempuan yang pemurah dan penyayang terhadap orang-orang miskin dan anak-anak yatim. Asy-Sya'rani mengutip sebuah perkataan Sayyidah Aisyah yang cukup jujur dan berani. Perkataan ini berasal dari keyakinan Sayyidah Aisyah akan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Demi keagungan dan kebesaran-Mu ya Allah, jika Engkau masukkanku ke dalam neraka, nescaya ku genggam tauhidku dan ku bawa keliling neraka. Lalu ku katakan kepada penghuni neraka, aku mengesakannya, lalu dia mengazabku. Jenazah Aisyah dimakamkan di Babul Qurafah, Mesir. Makamnya dikunjungi banyak orang. Sekian, terima kasih. Ini adalah dalam Masjid Sayyidatina Aisyah. Dan kita akan menuju ke makam beliau. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang berada di Masjid Nafisah binti Hasan Al-Anwar bin Zaid bin Sayyidina Hasan bin Sayyidina Ali bin Abi Talib, iaitu keturunan yang kelima, merupakan cicit Sayyidina Hasan. Nafisah diambil dari kalimah An-Nafasah yang bermaksud kemuliaan atau ketinggian keadaan sesuatu. Beliau sangat menyerupai emak saudaranya sebelah bapanya yang bernama Sayyidah Sukainah Al-Kubra binti Zaid. Ayahnya Sayyid Hasan Al-Anwar dan diberi gelaran Al-Anwar, iaitu yang bercahaya, kerana keadaan mukanya yang kelihatan bercahaya, kesan daripada kuat ibadat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau telah dilantik oleh Khalifah Ja'far Al-Mansur sebagai Gubernur Madinah Al-Munawwarah tahun 150 Hijrah. Sayyidah Nafisah dilahirkan di Makkah 11 Rabiul Awal tahun 145 Hijrah. Beliau dibesarkan di Madinah kerana ayahnya seorang gubernur. Sejak kecil beliau lebih suka membaca Al-Quran, selawat ke atas Nabi, di samping gemar menziarahi makam Nabi. Hingga satu masa setelah usia Sayyidah Nafisah mencecah beberapa tahun, ayahnya telah membawa beliau menuju ke bilik yang bersemadi jasad Rasulullah
Lalu ayahnya berkata, "Ya Rasulullah, radailah anak perempuan aku yang aku namakan Nafisah ini." Lalu satu malam ayahnya bermimpi bertemu Rasulullah. Lalu baginda bersabda, "Wahai Hasan, sesungguhnya aku telah meredai anakmu yang juga zuriatku Nafisah, dan Allah Ta'ala juga meredainya dengan sebab redha aku padanya." Sayyidah Nafisah berkahwin dengan sepupu beliau yang berketurunan Sayyidina Husin, iaitu Sayyidi Ishaq Al-Mu'taman bin Sayyidina Ja'far As-Sadiq bin Sayyidina Muhammad Al-Bakir bin Sayyidina Ali Zainal Abidin. Ini adalah Masjid Ruqayyah binti Ali bin Abi Talib, adik-beradik kepada Sayyidina Husin dan juga Hasan, tetapi ibu yang berlainan. Beliau bukanlah cucu kepada Rasulullah SAW. Kita sekarang berada dalam Masjid Ruqayyah binti Ali. Ruqayyah binti Ali ialah anak perempuan kepada Khalifah keempat Ali bin Abi Talib 656-661. Dia dianggap sebagai wali Allah, iaitu seorang Sayyidina. Ibunya ialah Ash-Shahbah binti Rabi'ah. Ash-Shahbah binti Rabi'ah. Dia adalah saudara perempuan kandung Abbas ibnu Ali. Makamnya di sini, iaitu di Kahirah. Sekian. Ini adalah pemandangan di dalam Masjid Suqainah binti Husin yang terdapat di Mesir. Dan ini adalah pintu masuk menuju ke makam beliau. Ini adalah pintu menuju makam Sayyidah Sakinah binti Husin, cicit Rasulullah SAW. Sakinah menikah dengan Abdullah bin Hasan. Namun sebelum pernikahan itu dijalankan, Abdullah terlebih dahulu gugur sebagai syahid pada peristiwa Karbala. Setelah selesai masa penawanan, Sakinah pun kembali ke Madinah bersama dengan rombongan tawanan. Namun dari khabar-khabar yang dapat dipercayai, tidak diketahui secara jelas bagaimana kehidupan Sakinah di Madinah hingga wafatnya. Sekembalinya Fatimah binti Husin di Madinah dan juga ketika ia bersama dengan para wanita Ahlul Bait, ia sibuk menjelaskan dan mengungkapkan kejahatan-kejahatan Bani Umayyah dan peringatan-peringatan peristiwa Karbala bagi penduduk Madinah. Dan lainnya, sehingga ingatan masyarakat Madinah akan kejahatan Bani Umayyah akan tersimpan di fikiran mereka. Syair-syair yang dilantunkannya dalam mengenang Sayyid
Asy-Syuhada masih tetap ada dan merupakan dalil atas kebenaran perkara ini. Berdasarkan nukilan dari sebahagian sumber sejarah, Sukainah binti Husain dan saudaranya Fatimah binti Husain dan sebahagian para wanita Bani Hashim pergi ke Mesir bersama dengan Sayyidah Zainab. Mereka bergerak semenjak bulan Rejab dan sampai di Mesir. Mereka mendapat sambutan hangat dari Mu'alamah bin Mukhailid, Gamno Mesir dan juga para pembesar Mesir. Terdapat perbezaan terkait dengan bagaimana dan di mana Sukainah binti Husain meninggal. Yang pertama, Madinah. Berdasarkan nukilan dari pelbagai riwayat, ia wafat pada hari ke-5 Rabiul Awal pada tahun 735 Masihi pada zaman Khalid bin Abdullah bin Aris. Menurut nukilan dari Khalid bin Abdul Malik, ia meninggal di Madinah. Berdasarkan nukilan, Khalid bin Al-Walid menyalati jenazahnya dan dikuburkan di permakaman Baqi'. Yang kedua, Syria. Beberapa sumber mengatakan bahawa ketika Sukainah binti Husain menikah dengan Asbaq bin Abdul Aziz bin Marwan, ia bergerak dari Madinah ke Mesir dan meninggal di Syria. Oleh itu, ia dimakamkan di permakaman Bab As-Saghir, sebuah pemakaman yang terkenal dengan pemakaman Sukainah. Yang ketiga, di Mesir. Sebahagian yang lainnya mengatakan bahawa setelah ia menikah dengan Asbaq bin Abdul Aziz bin Marwan, ia pergi ke Mesir dan meninggal serta dikuburkan di sini. Dan inilah dia kubur yang terdapat di Mesir, yang terdapat di kawasan Sayyidah Aisyah, yang dimakamkan dalam masjid yang khusus baginya, iaitu Masjid Sukainah. Semoga Allah meridai ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah makam Muhammad Al-Anwar bin Zaid, iaitu cucu Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Talib. Muhammad Al-Asghar yang dikenali sebagai Al-Anwar ialah anak kepada Hasan Al-Anwar bin Zaid. Beliau dikebumikan di masjid bapanya Hasan Al-Anwar bin Zaid Al-Ablaj bin Hasan bin Ali dan Fatimah, semoga Allah meridainya. Maka Muhammad Al-Anwar adalah saudara dengan Sayyidah Nafisah menurut kata-kata yang paling mungkin. Setengah ahli sejarah percaya bahawa Muhammad Al-Anwar adalah saudara kepada Hasan Al-Anwar. Maka dia adalah bapa saudara kepada Sayyidah Nafisah dan bukan anak saudaranya menurut mereka. Dan mereka, iaitu Muhammad dan Hasan, dikuburkan dalam satu makam. Dan inilah dia, di sebalik tirai ini merupakan makam. Tetapi masjid beliau ini tidak dapat dimasuki kerana sedang diperbaiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang berada di kawasan Masjid Ibn Talun. Masjid Ibn Talun atau Masjid Al-Maidan adalah masjid yang berada di kota Kairo, Mesir. Masjid Ibn Talun dibangun pada tahun 876 hingga 879 Masihi di masa pemerintahan Ahmad Ibn Talun, penguasa Mesir pertama dari dinasti Ibn Talun, yang berkuasa di Mesir selama 135 tahun. Masjid yang sudah berumur ratusan tahun namun cukup terawat baik. Ini menjadi salah satu peninggalan masa kejayaan Islam di Mesir. Masjid ini juga menjadi masjid tertua kedua di Mesir setelah Masjid Amr bin As.
Masjid ini dibangun oleh Ahmad Ibn Talun pada tahun 876 Masihi dan selesai tahun 879 Masihi. Ahmad Ibn Talun yang dikenal sebagai pendiri dinasti Talun di Mesir merupakan putera dari seorang hamba semasa pemerintahan Khalifah Al-Ma'mum dari dinasti Abbasiyah. Dia lahir di Baghdad pada bulan Ramadan 200 Hijrah ataupun September 835 Masihi. Dia dikirim ke Mesir pada tahun 868 sebagai gubernur di Fustat. Dalam 2 tahun dia menjadi gubernur bagi seluruh negeri Mesir, menggantikan ayah angkatnya yang wafat pada tahun 870 Masihi. Dia kemudian menolak mengirimkan ufti tahunan ke pemerintahan Abbasiyah, bahkan membentuk provinsi merdeka di bawah pemerintahannya sendiri, lepas daripada pemerintahan Khalifah Abbasiyah. Dinasti Talun kemudian memerintah di Mesir selama 135 tahun hingga tahun 905 Masihi. Semasa berkuasa, Ahmad Ibn Talun mendirikan kota kerajaan di atas bukit batu yang disebut Jabar Yashkur, dekat dengan kawasan Muqattam di timur laut Al-Fustat. Proses pembangunan kawasan baru tersebut turut mengusur pemakaman Kristian dan Yahudi yang berada di perbukitan tersebut. Masjid ini dibangun menggantikan Masjid Amr bin As yang sempit untuk menampung pasukan dan para pengikut Ibn Talun yang begitu besar. Tahun 905 ketika dinasti Abbasiyah mengambil alih kembali pemerintahan wilayah Mesir, kerajaan tersebut dihancur leburkan. Maka tersisalah bangunan masjid ini yang berada di tengah-tengah lokasi bekas kota kebanggaan Ahmad Ibn Talun. Istana Ibn Talun yang diberi nama Dar al-Imara terhubung langsung dengan masjid pada sisi kiblah. Disediakan pintu khusus di samping mimbar sebagai akses khusus bagi Ibn Talun ke dalam masjid. Masjid ini digunakan semasa dinasti Fatimiyah untuk acara-acara selama bulan suci Ramadan. Juga sempat mengalami kerosakan semasa digunakan sebagai persinggahan bagi para jemaah dari Afrika Utara ke Hijaz. Namun kemudian dibaik pulih dan dibangun kembali dengan fungsi sebagai madrasah oleh Alam ad-Din Sanjar ad-Dawarat atas perintah dari penguasa dinasti Mamluk Sultan Lajin pada tahun 1296 Masihi. Dan inilah dia masjid yang masih kekal dan sekarang ini tidak dibuka kerana mungkin ada renovate ataupun baik pulih yang dilakukan oleh pihak pemerintah Mesir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berada di Masjid Fatimah binti Husin. Sayyidah Fatimah binti Sayyidina Husin radhiyallahu anha dilahirkan pada tahun 40 Hijriyah di Madinah Al-Munawwarah. Adalah saudara kepada Sayyidah Sukainah An-Nabawiyah. Ibunya adalah Ummu Ishaq At-Taimiyah binti Talhah bin Abdullah. Dialah yang sangat mirip dengan neneknya Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Seorang yang fasih, pujangga, pemurah dan selalu beribadah. Anak-anak yatim yang kehilangan orang tua mereka di dalam pertempuran Al-Karbala atau sebaliknya, semuanya akan berkumpul kepadanya untuk mendapat kasih sayang daripada cicit Rasulullah ini. Para sejarawan mengatakan bahawa anak-anak yatim yang perempuan mengikut serta Sayyidah Fatimah ketika berhijrah ke Mesir, dan oleh kerana itulah beliau digelar Ummul Yatama, iaitu ibu anak-anak yatim. Beliau adalah merupakan cicit kepada Rasulullah SAW. Para sejarawan mengatakan bahawa anak-anak yatim yang perempuan mengikut serta Sayyidah Fatimah ketika berhijrah ke Mesir, dan oleh kerana itulah beliau digelar Ummul Yatama, iaitu ibu anak-anak yatim.
Sayyidah Fatimah telah meriwayatkan beberapa hadis dari kakaknya, daripada ayahnya Sayyidina Husin, dan makciknya Sayyidah Zainab binti Ali, dan juga daripada Abdullah bin Abbas, Bilal bin Rabah dan lainnya. Sedangkan yang meriwayatkan darinya sendiri ialah anak-anaknya. Sayyidah Fatimah binti Sayyidina Husin wafat pada 110 Hijriyah dan dimakamkan di kaki bukit Jabal Muqattam di Mesir, iaitu mengikut penyelidikan Syekhul Islam Al-Akhjuri dan dikuatkan lagi oleh Qutb Syihab Al-Awhadi. Makamnya pernah diperbaiki beberapa orang, dan di antaranya yang terakhir membaikinya adalah Abbas Hilmi II dan Abdurrahman Katahda. InsyaAllah kita akan cuba mendekati masjid ini daripada dekat, dan sebentar lagi kita insyaAllah akan melawat makam beliau. Di sebelah kiri kita ni terdapatnya makam beliau.